Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita jadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini ada kerjanya. Umat ini kerjanya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini kerjanya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Tetapi umat ini telah lupa akan kerjanya. Telah lupa kerjanya. Umat ini telah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini tidak ingat, bukan sekadar tidak ingat, bahkan lupa terus akan kerja sebenarnya. Kerja sebenarnya adalah mengajak manusia kepada Allah. Hari ini umat telah mengaku dia tidak dihantar untuk umat. Umat hari ini telah mengaku dia tidak dihantar untuk umat. Bahkan dia telah mengaku dia jadi sebagai doktor, sebagai engineer, sebagai peladang, sebagai tukang masak, sebagai driver, sebagai tukang kayu, tukang besi, tukang welding, tukang tukang grinder. Ini pengakuan umat hari ini. Pengakuan umat hari ini, dia tidak mengaku sebagai dai Allah. Sedangkan kita ini, tuan-tuan mulia, kita dihantar untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini begitu tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat ini telah lupa, umat ini telah lalai daripada Allah. Sebab itulah kita hari ini kita kena bangun untuk bagi tahu kepada umat, kamu dihantar untuk umat. Kamu dihantar untuk umat, perbaiki manusia, perbaiki diri kita, perbaiki manusia, perbaiki segala-galanya. Apa yang rusak, apa yang tidak baik dalam kehidupan kita kena perbaiki. Jadi itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat ini sudah tidak faham maksud kehidupannya. Umat ini sudah lupa akan maksudnya. Dia dihantar untuk apa? Dia dihantar untuk agama. Dia sudah lupa. Bahkan dia tidak tahu langsung apa tujuannya hidup di dunia ini. Sehingga umat hari ini dia salah faham akan maksud dia dihantar. Sehingga umat hari ini dia faham dia dihantar untuk kerja benda lain, untuk kerja dunia mereka, kemudian kahwin, kemudian dapat anak, kemudian itu beli rumah, lepas tu sekolahkan anak, lepas tu meninggal. Begitu sajalah kehidupan manusia. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apabila kita di akhirat nanti, barulah kita akan nampak, rupanya maksud aku dihantar dulu ke dunia bukan atas perkara itu. Kemudian pada masa itulah dia akan minta kepada Allah, ya Allah Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Dia minta. Ada seorang ulama beritahu, kebanyakan yang berkata ayat ini ditujukan kepada mereka orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dan sebahagian ulama mengatakan ayat ini begitu juga kepada orang-orang Islam yang telah menyesal akan lupa maksud mereka dihantar ke dunia suatu ketika dahulu. Mereka akan menyesal sebab apa? Sudah di depan mata. Syurga neraka sudah di depan mata. Sirat sudah di depan mata. Semua segala-galanya sudah di depan mata. Sebab itulah mereka akan menyesal, minta kembali ke dunia. Allah bilang apa? Dunia sudah hancur. Kullu man 'alaiha fan. Dunia sudah hancur, tidak ada dunia lagi. Buat apa kamu balik ke dunia? Dunia sudah tidak ada. Jadi tuan-tuan mulia, apa yang kita perlu buat? Sebab itulah di sini kita kena faham maksud kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kena faham maksud kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kita? Kita kena belajar. Sahabat mereka adalah orang yang paling faham akan maksud mereka.
maksud mereka dihantar ke dunia, sehingga mereka korbankan segala-galanya. Sahabat dengan kita sama saja, apa yang mereka perlu, apa yang kita perlu pada hari ini, sahabat pun perlu juga. Sahabat perlu anak, kita pun perlu anak. Sahabat perlu kahwin, kita pun perlu kahwin. Sahabat perlu rumah, kita pun perlu rumah. Sahabat perlu apa? Sahabat perlu harta, kita pun perlu harta. Sahabat perlu segala-galanya, tapi mereka telah korbankan segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Mereka telah faham. Sebab maksud mereka dihantar bukan untuk ini. Maksud mereka dihantar untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksud mereka dihantar. Mereka faham akan maksud mereka. Tapi kita hari ini kita tidak faham maksud kita dihantar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, atas perkara ini untuk kita memahami maksud kita dihantar ini ke dunia, kita perlu buat pengorbanan lagi dan lagi. Kerana apa? Yang memberi kefahaman kepada kita ini, memberi kematangan kepada kita ini, memberi yang mematangkan fikiran kita, yang mematangkan diri kita, yang memahamkan kita ini bukan siapa-siapa. Yang memahamkan kita ini pengorbanan kita. Yang memahamkan kita ini pengorbanan kita, yang mematangkan kita ini pengorbanan kita. Pengorbanan kita, mujahadah kita. Sebanyak mana kau buat pengorbanan, sebanyak itu kefahaman yang kau akan dapat. Besar pengorbanan, besar kefahaman akan dapat. Seperti mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, 7 pintu gedung kedai. Macam kilang dia tuan. Nah. Kilang, bukan kedai kecil-kecil macam sana itu kecil itu. 7 gedung. Maknanya macam kilang lah, besar. Habis dikorbankan untuk agama, akhirnya kefahaman yang dia dapat begitu besar, kefahaman dia dapat. Kefahaman yang begitu besar dia dapat. Ketika kewafatan Nabi, semua sahabat bingung, tidak tahu buat apa-apa. Sahabat kebingungan. Sayyidina Ali pun tidak tahu buat apa. Sayyidina Osman jadi bisu, jadi macam tidak pandai bercakap sudah. Sayyidina Umar mengamuk sudah, membawa pedang. Siapa yang cakap Nabi meninggal, aku pancung dia. Tidak tahu buat apa. Sebab apa? Kenapa sahabat begitu? Sebab sayang mereka kepada Nabi SAW. Tetapi kefahaman yang Allah bagi kepada Abu Bakar, musibah yang begitu besar datang pada hari itu, dia tenang saja dan relax. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, tenang kau. Dia panggil sahabat-sahabat, sini kamu semua. Di zihinnya, di targibnya. Dia kata apa? Sesungguhnya Muhammad itu tidak mati. Muhammad itu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah wafat. Mereka ini tidak mati, mereka ini hidup, orang-orang syahid ini. Mereka ini tidak mati, mereka ini wafat, telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang beriman kepada agama Muhammad, sungguhnya Muhammad sudah tidak ada. Tapi siapa yang beriman kepada Allah, sungguhnya Allah itu kekal buat selama-lamanya. Ini kefahaman yang Allah bagi kepada mereka. Ini kefahaman. Kita tengok kefahaman kita macam mana. Mujahadah kita, korban kita sikit. Ini masalah kita hari ini. Jadi agama ni mau faham agama ni perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Lagi dan lagi kita korban. Kita buat pengorbanan, kita buat mujahadah, kita buat susah payah untuk agama. Kita mau dapat redha Allah. Kita bukan mau pandang, bukan buat usaha kerana manusia. Buat usaha bukan kerana suri petaling. Bukan, kita buat usaha bukan kerana mau dikenali. Tidak, kita mau buat usaha bukan kerana orang semua satu dunia kenal kita. Tidak. Kita mau buat usaha untuk kita mau dapat redha Allah. Sahabat-sahabat buat usaha untuk dapat redha Allah. Akhirnya keredaan Allah telah datang kepada mereka. Jadi sebab itulah tuan-tuan mulia, kalau besar mujahadah kita, besar pengorbanan kita, besar kepahaman yang Allah Taala akan bagi pada kita. Sebab itu dikatakan orang yang dahulu dengan orang yang kemudian tidak sama kepahaman mereka. Tidak sama. Orang yang dahulu mereka suka sambut takazah.
Orang yang terkemudian ni dia suka keluar ikut nisab dia. Jadi dia bersama tak ada itu. Nah, orang dahulu bila-bila masa keluar, keluar Allahu Akbar. Orang yang keluar 3 hari dengan 40 hari tidak sama pemahaman dia. Yang kepahaman yang Allah bagi. Orang yang 4 bulan dengan 40 hari dikatakan seperti cincin dibaling ke tengah padang. Nah, begitulah kepahaman dia. Orang yang IPB dengan 4 bulan tiap-tiap tahun, seperti langit pertama dengan langit kedua. Orang yang sudah BBNJ, masturat semua, dia punya kepahaman lagi luas. Lagi luas kepahaman dia. Orang yang jadikan dirinya agama ini maksud hidupnya seperti lautan. Seperti lautan. Kau pergi berdiri di tengah-tengah laut. Kau pergi naik kapal di sana, kau tengok tengah laut. Begitu luasnya laut, begitu dalamnya laut. Begitulah kepahaman yang ada pada mereka. Tak sama. Sebab itulah tuan-tuan mulia, kita perlu buat pengorbanan, buat mujahadah. Dengan mujahadah, dengan pengorbanan, Maulana Tariq Jamil Bayan, dengan untuk mau dekatkan diri kepada Allah, kena melalui dengan mujahadah, dengan pengorbanan. Itu jalan dia. Mau dekatkan diri kepada Allah melalui jalan pengorbanan, mujahadah, seperti mana yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Barulah kita akan sampai ke tahap itu. Kalau tidak, kita tidak akan sampai. Jadi insyaAllah sedia mau korban. InsyaAllah. Sedia sambut takasa. Sedia.